ayat ni Allah sebut wasiat kepada dua ibu bapa dan kepada kaum kerabat, kerana masyarakat jahiliah waktu tu mereka confirm akan turunkan harta pusaka mereka kepada anak-anak sahaja. Jadi peringkat pertama Allah dah kata dah wajib ke atas kamu sekiranya datang kematian. Maknanya sekiranya tua, sekiranya kamu dah ditimpa penyakit, maknanya dah dekat nak sampai kepada kematian tu. Kerana dia tak boleh tunggu mati baru bagi wasiat. Sebab ataupun sakit sangat-sangat dia bagi wasiat, sebab bila dah datangnya kematian tu tak nak bercakap pun tak boleh kan. Orang yang nazak macam mana nak bercakap. Dia bila ada sebab-sebab tu dia boleh dah. Ulama yang mengatakan bahawa ayat 180 ni dimansuhkan kerana mereka merujuk kepada ayat 11, 12 dan 176 daripada surah An-Nisa. Ayat ini dikenali sebagai ayat faraid, ayat mawaris ataupun ayat faraid. Ayat 180 surah Al-Baqarah tadi dikenali sebagai ayat wasiat, dan ulama sebut kenapa mereka ni menganggap ayat 180 ni dimansuhkan adalah satunya kerana tadi Nabi tidak meninggalkan wasiat. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW sendiri berkhutbah pada Hajjatul Wida', haji yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebut, Inna Allah qad a'ta kulla dhi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan hak kepada kesemua ahlinya. Tiap pemilik hak telah diberikan haknya. Fala wasiyyata liwaris. Nabi sebut, Inna Allah qad a'ta kulla dhi haqqin haqqah. Fala wasiyyata liwaris. Okey, ni ada from Hanizah to everyone. Surah An-Nisa ayat berapa? Surah An-Nisa ayat mawaris bermula daripada ayat 11, kemudian diteruskan dengan ayat 12, kemudian ayat terakhir surah An-Nisa iaitu ayat 176. Ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Sahabat pun beratus ribu masa tu. Nabi sebut, Innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqah fala wasiyyata liwaris. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan hak kepada kesemua pemiliknya dan tiada wasiat kepada waris. Tiada lagi wasiat boleh diberikan kepada waris. Jelas di sini Nabi Muhammad SAW dah mengharamkan wasiat kepada waris kerana waris telah mendapat haknya. Allah dah berikan kepada mereka hak mereka. Waris yang berhak ataupun diiktiraf di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah dah jelaskan pada ayat surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan 176. Semua waris yang layak menerima Allah dah jelaskan sejelas-jelasnya. Tiada hukum dalam Islam sejelas hukum hakam Allah dalam faraid. Special tak special dia. Kalau hukum hakam biasa syariah Islamiah kita ni, agama Islam kita ni, sepenting-penting ibadat pun Allah Subhanahu Wa Taala hanya sebutkan, contohnya wa aqimus salah wa atuz zakah. Sembahyang ni adalah perkara yang pertama disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan, hari akhirat nanti. Tetapi hanya dalam Al-Quran kalau kita cari Zuhur berapa rakaat, tak ada dalam Al-Quran. Macam mana rukun-rukun solat, tak ada dalam Al-Quran. Allah hanya sebut dirikan sembahyang, tunaikan zakat. Dirikan sembahyang, tunaikan zakat. Penjelasan hukumnya secara terperinci Allah serahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk ajar kepada para sahabat, untuk ajar kepada umat Islam. Tetapi dalam faraid Allah tak biarkan Nabi Muhammad SAW ajar pada mereka. Allah tak ada kata tunaikan faraid, laksanakan faraid. Tak. Allah tak sebut macam tu. Bila sahabat tanya tentang faraid, Allah sebut sendiri dalam ayat Al-Quran, turunnya ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah sebut, Allah berpesan kepada kamu. Yang Allah suruh Nabi Muhammad SAW gunakan nama dia sendiri. Sahabat bertanya kamu, wahai Rasulullah, tetapi jangan cakap dengan lisan kamu, gunakan nama aku. Allah berpesan kepada kamu. Allah mewasiatkan kepada kamu. Fi auladikum, pada anak-anak kamu, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi yang anak lelaki, 2 bahagian anak perempuan. Jadi faraid ni benda yang penting. Kemudian sebelum tu Allah kata min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Allah sebut selepas wasiat yang diberikan ataupun hutang. Maknanya faraid ni dia datang terakhir. Dia perkara terakhir yang terikat dengan harta benda peninggalan si mati selepas wasiat dan hutang. Ayat Al-Quran sebut 4 kali Allah ulang dalam 3 ayat tadi kan. 3 ayat tadi Allah sebut 4 kali Allah ulang. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Allah sebut 4 kali. Dalam ayat faraid Allah ingatkan kita. Faraid hanya datang selepas wasiat dan hutang. Lepas wasiat dan hutang. Tapi kita kena ingat satu perkara lagi penting untuk kita rangkumi sebelum kita bercakap tentang agama, kita perlu rangkumi
setiap topik hadis dan ayat Al-Quran, kerana ayat Al-Quran ni jelas kita faham yang Allah ulang 4 kali, faraid datang selepas wasiat dan hutang kan. Allah gunakan Aha. selepas wasiat dan hutang, selepas wasiat dan hutang, selepas wasiat dan hutang. Tetapi Mhm. bertanya akak rasa hutang dengan wasiat mana lagi penting? Hutang, satu page ada hutang. Tanyalah siapa-siapa yang tak tahu agama sekalipun, selagi mana akal dia masih waras, wasiat atau hutang mana lagi penting? Confirm dia akan cakap hutang dulu lagi penting. Sebab itu hak orang lain. Wasiat ni jika kamu ada lebihan harta, kamu bolehlah wasiatkan harta tersebut. Tapi kalau kamu masih ada harta orang dalam harta kamu kena selesaikan dulu kan. Jadi walaupun orang tak tahu agama, dia boleh tahu secara logik akal bahawa hutang adalah lebih penting untuk diselesaikan daripada wasiat. Jadi kenapa ayat Al-Quran ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ba'di wasiyatin yusa biha au dain ba'di wasiyah. Wasiyah dulu baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis hutang perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum wasiat. Jadi ulama empat mazhab bersependapat bahawa hutang datang terlebih dahulu daripada wasiat, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran wasiat terlebih dahulu sebelum hutang. Yang ni kenapa Allah sebut tu perlukan kepada tadabbur lah. Dan tadabbur ni bukan satu perkara yang Allah bagi pada semua orang. Sebenarnya tak.